Bila solat, kita ni dapat tahu. Kita adalah orang yang tergolong dalam jemaah berstatus muafiq. Bila berstatus muafiq ni tadi, ada 3 rukun yang wajib kita ambil maklum. Bukan ambil maklum lah, kena faham-faham betul-betul. Baik. Yang pertama apa? Dapat kadar uruf bacaan Fatihah setempat dalam solat berjemaah. Itu nombor 1. So macam mana nak tahu? Baik, tuan-tuan dekat rumah, ambil phone, kita mengkira. Kita tekan button start. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Baca waladdallin. Tekan berhenti. Tengok berapa? Adakah 27 saat ke bawah ataupun 28 saat ke atas? Tu pun dia ada kiraan dia tadi. Okey, baik. So, dah clear hak tu. Bila dah clear hak tu tadi, kita pun tahu kita ni adalah dapat status muafiq. So, status muafiq, kiraan tu dia nak buat masa bila? Okey, hak ni lah yang kita nak maklum. Dia semayang dengan jemaah dengan imam kan? Imam pun takbir Allahu Akbar. Imam takbir. So, imam takbir, kita kat belakang pun Allahu Akbar. Allahu Akbar saja, bar saja dah bermula dah saat tadi. Jelas tak? Allahu Akbar, kita bar saja dia dah mula dah. 1, 2, 3, 4, 5. Saat tadi dah bermula dah. Sebab tu bila nak semayang ni tadi, kena ingat kita dah faham dah. Okey, muafiq dapat tempoh 25-26 saat. So, kita ulang balik. Yang kita nak tadi sekarang ni, yang kita nak sekarang tempoh dia, bukan bacaan tadi tu. Okey, kita nak tempoh. So, 27 saat tadi kita pegang. Masa bila nak kira 27 saat ni tadi, masa takbir Allahu Akbar, bar saja. Saat pertama dah mula 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita dah semayang, tak adalah kira gitu. 1, 2, 3, tak adalah kira macam tu. Nak cuma zon kita tadi, rasa ni, perasaan kita, okey Allah, kita dah nak masuk semayang, Allahu Akbar, maka dah bermula saat tersebut. Walaupun tak baca apa-apa lagi, kita tak baca apa lagi, kita senyap je. Kita senyap je tadi, Allahu Akbar, dah mula dah 1, 2, 3. Nak, saya tak baca Fatihah, dikira ke? Dikira juga. Tuan-tuan tak baca Fatihah pun tak apa, tapi saat tu berjalan, dikira tak? Kira. Kita kan semayang baca iftitah, masa iftitah tu kira tak? Masa iftitah pun kira juga. Dia bukan kira baca iftitah ke, doa iftitah ke, baca Fatihah, tak, dia tak kira. Dia nak masa tadi. Tuan-tuan takbir Allahu Akbar, saat dah bermula. Allahu Akbar, saat dah mula. 1, 2, 3, 4. So dah mula. Tuan-tuan perasan tak? Tadi kita kira Fatihah kan? Kita kira Fatihah. Pernah kira tak? Kita baca doa iftitah, berapa masa diambil untuk menghabiskan daripada Allahu Akbar sampai muslimin? Pernah kira tak? Sebenarnya bacaan yang sederhana untuk iftitah tadi mengambil masa dalam 20 hingga ke 23 saat bacaan sederhana untuk selesai. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma'anan musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ngam dalam 20 ataupun sampai 23 saat. Nampak? Kita baca iftitah pun hampir nak sama dah macam baca Fatihah tadi. Nampak? Kita senang kira ginilah. Fatihah kita ambil yang paling lambat sekali dalam 27. Iftitah
paling lambat sekali kita ambil 23 saat. Okey, baik. Kita faham muafiq tadi adalah huruf Fatihah setempat, kita ambil 27 kan? Baik. So, kita dapat semayang sama dengan imam, masa imam diri lah. Kan kita kata ada 3 tadi, imam diri. Sama ada takbiratul ihram, Fatihah dengan surah, i'tidal. 2 ni tak kira. 2 ni tak kira. So, yang kira yang mana? Masa imam baca Fatihah. Okey, imam tengah baca Fatihah, dia takbir. Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar kita tadi tu, saat dah bermula dah. Bila saat dah bermula, kita imam akan baca iftitah. Imam baca iftitah 20 saat. Kita kat belakang pun baca 20 saat. Okey, clear? Baik. Nak dapat status muafiq tadi berapa saat? Dapat status muafiq. Dapat status muafiq tadi dalam 27 saat. Dapat 27 saat, maka muafiq. Sekarang ni kita baca iftitah. Iftitah berapa saat? 20 saat saja. So kita perlukan baki berapa saat lagi nak dapatkan status muafiq? Kita hanya perlukan 7 saat saja lagi nak dapat status muafiq. Senang ke susah nak dapat status muafiq tadi? Senang. Sebab tu kita ni tadi solat, pada solat subuh, solat maghrib, solat isyak, subuh, maghrib, isyak, pada rakaat pertama senang sangat untuk dapat status senang sangat untuk dapat status muafiq. Sebab apa senang sangat dapat status muafiq? Aku hanya perlu berdiri sama dengan imam. Kalau berdirilah, kalau yang duduk atau kursi atau lantai, aku hanya perlu bersama dengan imam yang masa imam tengah baca Fatihah ni, hanya 27 saat saja nak dapat status muafiq. Sedangkan aku baca iftitah pun, imam baca iftitah pun dah 20 saat, berbaki lagi 7 saat. Imam pun baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Biasa dia sebut ta'awuz, bismillah, alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Biasa 4 ayat ni, settle dah. Tak sampai separuh Fatihah pun. Ataupun separuh Fatihah. Baru separuh Fatihah, kita dah muafiq dah. Itu untuk rakaat pertama lah. Bagi subuh, bagi maghrib, bagi isyak. Kalau rakaat kedua pula, rakaat kedua pun tak ada masalah. Kan kita faham tadi kan, imam akan baca 30 saat ke atas, lazim dalam 33 hingga 35 saat. Kita hanya 27 saat saja. Rakaat kedua pun tak ada masalah. Rakaat kedua pun tak ada masalah. Untuk subuh 2 rakaat je. So, rakaat pertama, rakaat kedua, dua-dua imam baca kuat-kuat, dua-dua imam baca Fatihah dulu, kita kat belakang senyap dengar saja, maka mudah sangat untuk dapat muafiq pada rakaat pertama, rakaat kedua, untuk solat subuh. Untuk solat maghrib pun sama juga. Kita duduk belakang senyap dulu, 1 dengan 2 selesai, tak ada masalah. Isyak 1, 2 tak ada masalah. Cuma kadang-kadang ada masalah masa bila Zuhur dengan Asar. Zuhur dengan Asar, yang tu kita bicara kemudian. Cumanya penting tak kita ambil tahu nombor 1 ni tadi? Penting untuk ambil tahu nombor 1. Sebab apa? Sebabnya pada solat fardu yang ada sekarang ni, kita tak ada masalah. Kita tak ada masalah. Masalahnya timbul masa bila? Masalahnya tu timbul masa dalam bulan Ramadan. Sebab tu dalam bulan Ramadan banyak berlaku masalah. Khususnya solat tarawih ni tadi. Sebab bila dia dah takbir saja sekarang ni, dia takbir saja Allahu Akbar, bila Allahu Akbar tadi terus Fatihah. So tak nak, ini yang berlaku. Sebab tu bila kita balik asal balik, rukun muafiq tadi ada 3. Nombor 1, dapat kadar masa huruf Fatihah setempat.
So bila dekat sini kita pun faham, clear dekat sini, dia bermula Allahu Akbar, saat pun bermula. Biasanya bila imam baca doa iftitah dan separuh pada Fatihah, kita dah dapat dah. Okey, selesai masalah nombor 1. Yang kedua, wajib menghabiskan bacaan Fatihah hingga selesai. Kita ni bila dah takbir tadi, kita pun faham, aku biasa baca, aku dah kira bacaan aku dalam 25 saat, bacaan aku dalam 26-7 saat, apatah lagi yang dah cepat habis kan. So tak ada masalah. But masa dia baca tadi, kalaulah berlaku pada rakaat yang kedua, lazimnya yang kedua. Okay, baik, kita ambil contoh dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan 15 malam yang awal kan, malam pertama sampai malam yang ke-15, atau malam yang ke-14 tadi, 1 sampai 14. Imam-imam yang tidak baca surah panjang-panjang lah, yang baca ayat lazim, rakaat kedua dia baca surah apa? Dia akan baca surah Ikhlas, suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Rasan tak? Okey, baik. Keadaan ni gini, baik. Kita ni tadi bila dah masuk rakaat kedua, Allahu Akbar, imam pun baca Fatihah. Dia baca Fatihah tadi, dia pun baca dalam keadaan yang laju. Kalau dok perasan, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau luar Ramadan, imam ada gap tak masa tadi? Ada. Dia diam sekejap, barang senapas, dia nafas, barulah dia baca bismillah. Ini tak, ini tak. Dalam bulan Ramadan, waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, dia terus sambung. Gila merempit imam ni. Habis bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Dah lah bacanya bersambung, dah sambung laju pula, dah laju surah tu pendek dalam 4 ayat saja. Nampak? Kita kat belakang ni tadi sempat dah habis baca Fatihah tadi. Duduk dekat belakang, sempat dah habis baca Fatihah. Dia baca sikit punya rempit, kemudian terus sambung daripada amin tadi kepada surah Ikhlas tadi. Dalam Ikhlas laju pula tu, pendek lah tu. Kita kat belakang, tuan-tuan jemaah sekalian, puan-puan, sebenarnya kita tak dan habis pun. Kita tak dan habis. Barangkali kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Dia dah tunduk dah, Allahu Akbar. Macam mana? Masa ni lah, bila kita faham nombor 1 tadi, aku masa dia baca Fatihah, aku dapat dah 27 saat. 27 saat nak kira macam mana? Kena bawa jam ke? Tak perlulah bawa jam. Rasa kita, zon kita, aku dah semak dah, bacaan aku memang 27 saat. Aku bila imam baca tadi 35 saat, so dah dapat dah. Okey, dah dapat kan? Kemudian bila dia amin, kita baru baca Fatihah. Bila masih baca Fatihah baru separuh, dia dah habis kulhu dah pada rakaat kedua. Dia pun rokok. Bila rokok, kita kat belakang baru separuh. Wajib menghabiskan Fatihah tadi. Ni yang dia katakan wajib menghabiskan Fatihah. Ada masa Fatihah tak wajib habis. Ada masa Fatihah tak wajib habis. Kalau baca juga batal semayang. Boleh jadi batal semayang kalau baca Fatihah sampai habis. Yang itu masa bila? Masa masbuk baca juga sampai habis, tak kena dengan gayanya tadi, tak kena kaedahnya tadi, batal semayang kita. Ini yang banyak berlaku hari ni. Sebelum nak masuk, sebenarnya yang patut dikisahkan tadi itu sebenarnya masbuk. Tapi sebelum masbuk ni kita kena faham muafiq dulu. Sebab muafiq ni pun banyak juga orang yang tunggang langgang lagi. So point ni tadi, nombor 2, wajib
menghabiskan Fatihah, walaupun apa yang berlaku, khusus pada rakaat pertama, rakaat kedua maghrib dengan Isyak tadi. Zuhur dengan Asar nanti kita bicara yang akan datang ni. So yang ketiga, yang terakhir ni. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Katakan hak ni imam, hak ni makmum. Tak, dia baca apa? Habis saja Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita baru baca Fatihah. Ya. Sebenarnya surah dalam Quran ni ada 4 surah yang pendek. Selain daripada Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa lagi surah pendek? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sampai habis. Apa lagi yang ketiga surah pendek? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Dia lagi pendek ni. Inna syani'aka huwal abtar. Oh, imam kalau baca surah ni laju pula nyanyi kita kat belakang. Ada tak satu lagi? Ada. Wal asr innal insana lafi khusr. Ada 4 surah tadi sampai habis, pendek belaka surah tadi. Jadi bila pendek, kita pula baru baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allahu akbar, imam dah rokok. So kita kena ingat, aku nombor 1 dapat keadaan masa. Kedua, wajib mengambilkan Fatihah. So aku tak boleh ikut imam rokok, lantak engkau lah kau nak rokok dulu. Aku kena habiskan Fatihah. Tak? Bila habiskan Fatihah tadi, dia dimaafkan 3 rukun yang panjang. Macam mana? Imam rokok, Allahu akbar. 3 rukun panjang. Rokok tu rukun yang panjang tak? Rukun yang panjang. Berapa dah? Dia kata orang muafiq dimaafkan 3 rukun yang panjang. Sekarang imam rokok, dikira tak tadi? Kira. Berapa dah? 1. Nak? Ni makmum tadi ni masih menghabiskan Fatihah lagi. Kan? Ni kira kata orang yang tartil lah tadi dah. Lambat bacaan kan? Yang ni terlampau cepat pula. Sami'allahu liman hamidah. Iktidal. Iktidal kira tak? Iktidal tak kira. Iktidal ni tadi termasuk dalam rukun yang pendek. Okey. Rukuk panjang. So dapat 1 lah. Iktidal termasuk rukun pendek. So tak kira hal ni. Nah, imam bersujud Allahu akbar. Sujud yang pertama. Nampak? Sujud yang pertama tadi. Bila sujud yang pertama tadi, kira tak? Sujud yang pertama tadi kira. Bila kira tadi, dah jadi berapa dah? Dah jadi 2. Ya. Dia kata ada 3 kan? Ni baru 2 ni. Dia pun duduk antara 2 sujud. Allahu akbar. Duduk antara 2 sujud. Kira tak duduk di antara 2 sujud? Duduk di antara 2 sujud tak kira. Selamat lagi. Makmum ni tak habis-habis ni tadi. Kalau dalam kitab dipanggil lambat bersangatan. Dia ada 3 dah. Ada 2. 1, makmum yang lambat bacaan. Dia akan sampai kepada lambat bersangatan tu. Lambat bersangatan tu masa bila? Tu kejap lagi tak? Nak duduk antara 2 sujud tak dikira. Baru 2. Allahu akbar. Tak? Sujud yang kedua. Bila sujud yang kedua ni tadi, dah berapa dah? Kira tak sujud kedua? Kira. Dah berapa dah? 3. Tak? Dah jadi 3 dah. Rokok 1. Iktidal tak kira. Kemudian dia sujud yang kedua, sujud yang pertama dikira. Dah 2 dah. Duduk antara 2 sujud tak kira. Sujud yang kedua balik kira. Berapa dah? 3. Baik katalah makmum ni lambat. Nak dia sampai imam dah naik dah.
Allah. Hak ni yang kita nak panggil ni lambat bersangatan. Dalam bahasa kita sekarang ni agak-agak tak berapa senang, tak berapa elok lah nak dengar dah. Dia kata lembab lah, lambat bona kan. Kan lambat bersangatan, tu berlapik lagi lah. Kalau tidak tu lembab kan. Dia naik Allahu Akbar, tak habis lagi, ataupun dah akhir-akhir, amin, dia pun naik Allahu Akbar. Sempurnanya imam berdiri, perpindahan daripada sujud ke berdiri tadi, Allahu Akbar. Nak dia diri tegak dah, nak bar lagi sekali. Ni hak mamat ni tadi tak habis, batal dah semayang dia. Batal dah semayang mamat ni tadi. Hak ni lah yang kadang-kadang kalau terlampau tartil sangat dah masalah. Kalau boleh belajarlah baca tu dengan cepat. Sebab kalau sampai imam tu dah diri dah batal semayang dia. Bila semayang tu batal, tak ada apa-apalah. Tapi yang jemaah ni tak tahu. Jemaah ni tak tahu. Dia teruslah, lepas tu dia pun rokok, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah. Sebab kita jahil. Sebab tu dia kata apa tadi? Nak buat amalan ni tadi, nak beramal kena ada ilmu. Kalau tak, rugi, sia-sia kita beramal ibadah ni tadi. Satu lagi keadaan, katalah imam dah sujud yang kedua, dah sujud yang kedua, dia nak naik Allah. Makmum ni dah nak habis dah. Makmum ni dah habis Fatihah dah. Dia habis Fatihah, imam pun dah selesai dah dia punya tasbih, sama-sama bergerak. Imam ni tadi dia sebut takbir nak naik Allahu Akbar. Yang makmum tadi dia sebut Allahu Akbar nak rukuk, sama-sama Allahu Akbar. Selisih jumpa tengah jalan. Tu macam mana pula tu? Benda berlaku tak? Dah nampak tak? Kita bawa tadi contoh, dia tak boleh tinggal daripada 3 rukun yang panjang. Okey, so settle lah masalah tu kan. Imam tadi daripada sujud yang kedua, kalau dia naik tegak lah tadi, makmum ni tak habis-habis baca dia lagi, maka makmum ni tadi batal sembahyang dia. Satu. Tapi satu lagi kaedah, kalau imam tu baru naik Allah, makmum ni pula baru habis, sama-sama sebut Allah ni. Sama-sama takbir. Tapi sama-sama berpindah rukun. Hak yang sujud tadi nak naik, hak yang diri tadi nak rukuk. Allah, jumpa selisih tengah jalan. Hu Akbar. Tak. Allahu Akbar. Macam mana? Hak ni tadi kalau jumpa selisih tengah jalan lah, sebab mujur dia dah sempat jumpa selisih tengah jalan, dia naik. Yang ini buat macam biasa, tak perlu tunggu-tunggu lagi dah. Yang kita khawatir gini, apa? Dia dah sampai dah Allahu Akbar, dapat gerak sikit jadilah Allahu Akbar. Walaupun dia tak sempat rokok lagi, selisih je. Sebab sekurang-kurang hak rokok tadi tu macam mana? Sekurang-kurang hak rokok tadi antara berdiri dengan rokok, kan? Ni diri, hak ni rokok. Sekurang-kurang hak rokok separuh je. Separuh di antara berdiri dengan rokok. Sekurang-kurang had rokok. Tapi kan kalau dapat dah belajar hari ni, dah berkongsi hari ni, tak salah pakai sekurang-kurang had rokok. Rokok lah betul-betul Allahu Akbar. Tapi ni nak cerita kalau ada masalah-masalah tertentu, hak dia sakit ke, ataupun dalam kadar dalam semayang tadi dia ada masalah sebab dia lambat, sekurang-kurangnya dia dapat Allah separuh je. Dia dapat separuh je. Dia jumpa imam tadi pula, kan? Dia apa ni, dia bawa Allah, jumpa imam tadi kat situ. Sah nak? Sah. Janji dia dah gerak. Senang cerita dia dah gerak. Sekurang-kurang had rokok tadi, hak rokok tadi adalah di antara berdiri dengan rokok, separuh daripada berdiri dengan rokok itu dikira hak rokok. Kalau berselisih dengan imam pada kaedah tempat gitu, keadaan rukun gitu, maka sah
solat dia tadi. So kita tengok kali, kita buat kesimpulan. Asasnya kita bila solat, kita ni tadi akan terjadi kepada dua keadaan. Sama ada kita ini berstatus makmum yang muafiq ataupun makmum yang masbuk. Penting untuk kita tahu kita ini muafiq ataupun masbuk. Sebab apa? Kerana dengan tempoh yang ada, dengan status yang ada, boleh menyebabkan solat kita tadi sah ataupun terbatal. Kalau kita tahu kita ni muafiq, kita buat kaedah muafiq, sah. Kita tahu kita muafiq tapi tak ikut. Contoh, kita tahu kita muafiq. Macam mana kita tahu? Sebab dah dapat kadar masa, tapi tak ikut muafiq. Yang macam mana? Imam tiba-tiba, kalau dia baca yang kes tadi tu, yang ada dua kes, sama ada baca alif lam mim dia terus rokok, ataupun baca keluar Allah terlampau cepat sangat, bersambung pendek, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baru baca Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Iya Allah, aku baca iya iman dan rukuk. Tinggallah aku terus rukuk, batal semayang dia. Ada juga orang yang tak tahu, dia baru separuh Fatihah, imam pun rokok, dia pun tinggalkan Fatihah. Bila tinggal Fatihah tu, selesailah dia. Bila selesai dia tu, yang kita tak nak tadi,